Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Harapnya semua kita berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, dan mungkin juga ada di kalangan tuan-tuan puan-puan yang sedang berpuasa, kerana kita sekarang ni sedang berada dalam bulan Syaban yang tak lama lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan, bulan ibadah, bulan untuk kita fokus untuk mengabdikan diri kepada Allah. Baik, kita bertemu lagi dalam hari ini dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan bersama dengan saya Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz Husaini? Doktor sihat Sihat, saya macam ya Allah. Silau ke apa? Silau sangat. Okey, baik. Hari ini insya-Allah kita bertemu lagi dalam perbincangan. Kalau sebelum ini kita telah membahaskan tentang sifat Bani Israel yang banyak mempersoalkan arahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala memperingatkan mereka bahawa hati manusia boleh menjadi lebih keras daripada batu. Maka hari ini kita akan baca lagi satu ayat dan kita akan baca banyak hadis. Dalam program My Hadis Time ni kita akan meneroka banyak hadis, dan dalam mana kita menyebut banyak hadis, maka banyaklah kita sepatutnya selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum kita meneruskan pengajian hadis kita pada hari ini, mari bersama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini mengenai topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dipersilakan Ustaz Husaini. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita buka halaman yang ke-12, ayat yang ke-83 surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita mendengar ayat-ayat Al-Quran ini dilembutkan hati kita, insya-Allah. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, hari ini kita perhatikan dalam laman yang ke-12 bagaimana ungkapan yang Allah Ta'ala masih lagi terangkan kepada Bani Israel. Sebelum tu Bani Israel telah banyak mempersoalkan tentang ayat Allah. Kemudian hati mereka, ataupun Allah Ta'ala gambarkan bagaimana hati mereka boleh menjadi keras. Hari ini kita kembali balik kepada perbincangan lagi dengan Bani Israel, bagaimana Allah Ta'ala meminta ataupun mengarahkan mereka supaya jangan mensyirikkan Allah.
Hari ini kita akan baca satu hadis mengenai syirik kepada Allah Taala. Mari tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, kita bacakan hadis mengenai syirik, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Anas, an Anasin yarfa'uhu innallaha yaqulu li ahwani ahli an-nari azaban law anna laka ma fil ardi min shay'in kuntu taftadi bihi qala na'am qala faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi fa abaita illa syirk. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah bertanya kepada ahli neraka yang paling ringan azabnya, jika kamu memiliki semua yang ada di bumi, adakah kamu akan menggunakannya untuk menebus diri kamu, iaitu mengeluarkan kamu daripada neraka? Ahli neraka itu menjawab, ya. Kemudian Allah berkata, dahulu aku menginginkan daripadamu yang lebih ringan daripada itu, iaitu ketika kamu masih hidup dalam sulbi Adam, yakni agar kamu tidak menyekutukan aku, namun kamu enggan dan tetap melakukan syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Perhatikan hadis ini tuan-tuan, bagaimana kesalahan syirik adalah satu kesalahan yang sangat besar. Allah Ta'ala melakukan ataupun berdialog dengan Bani Israel dalam Al-Quran, menceritakan tentang bagaimana kita telah mengambil perjanjian dengan anak-anak Adam dan begitu juga dengan Bani Israel. Maka dalam hadis pula Rasulullah menjelaskan nanti di akhirat Allah Ta'ala pernah menyebutkan tentang satu golongan yang dimasukkan ke dalam neraka, tetapi kerana mereka telah mensyirikkan Allah, lalu Allah Ta'ala peringatkan, kalau kamu ada sesuatu yang boleh menebus diri kamu, kamu nak tak? Lalu mereka kata nak, tapi sebenarnya Allah Ta'ala kata, aku dah bagi dah dulu kelebihan yang banyak, tapi kamu gagal untuk tidak mensyirikkan aku. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai hadis ini selepas daripada ini. Kita rehat dahulu seketika, jumpa lagi selepas ini dalam program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, kembali kita bersama dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Sebentar tadi Dr. Sanusi telah menceritakan tentang azab yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel dan peluang yang Allah bagi bermacam-macam kepada Bani Israel ini supaya tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jom kita tengok pula siapakah perawi ataupun tokoh perawi yang meriwayatkan hadis yang dibacakan sebentar tadi, ya. Perawi ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Anas bin Malik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu yang berada di rumah, Anas bin Malik ini adalah seorang anak muda yang di mana menjadi hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah dan diberikan sebagai hadiah oleh ibunya sendiri, doktor. Betul, betul. Baik, yang tu yang telah dibacakan ataupun diceritakan oleh Ustaz Husaini. Anas bin Malik adalah seorang kanak-kanak ketika Rasulullah berhijrah, dia masih lagi kanak-kanak. Kemudian Rasulullah menerimanya sebagai hadiah daripada ibunya Ummu Sulaim. Macam tu juga dia adalah seorang yang sangat diberkati oleh Rasulullah. Yang ni saya selalu tekankan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam biografi perawi kita, ada disebutkan tentang pemuda yang diberkati kerana berkat doa Rasulullah. Kerana Rasulullah pun, bila mana ibu dia bawa Anas ni kepada Rasulullah, ibu dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan kepada Anas. Lalu Rasulullah pun doakan kepada Anas. Rasulullah kata, Allahumma kthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Wahai Tuhanku, banyakkanlah harta dia dan banyakkanlah anak-anaknya dan berkatilah harta dan anak dia. Sehingga kalau kita bacakan dalam riwayat hadis, Saidina Anas ni antara sahabat yang hidupnya panjang kerana diberkati ataupun berkat doa Rasulullah tu, anak dia ramai, dia mempunyai harta yang banyak berkat daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Betul. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis. Begitu juga beliau adalah seorang yang dekat dengan Rasulullah kerana orang suruhan Rasulullah. Baik, yang ni mengenai perawi kita pada hari ini. Mari kita sama-sama perhatikan pula perbincangan mengenai hadis yang kita bacakan tadi. Hadis yang kita tengok tadi sebenarnya menceritakan bagaimana Allah Ta'ala berdialog dengan ahli neraka. Ahli neraka ni
dia masuk neraka kerana mensyirikkan Allah. Lalu Allah Taala kata, engkau nak keluar tak? Kalau engkau memiliki seluruh harta dunia, kau nak tebus tak harta dunia ni dengan keluar daripada neraka? Lalu ahli neraka kata, ya nak. Lalu Allah Taala kata, dulu aku minta engkau jangan syirikkan aku pun kau tak boleh nak buat perkara yang sangat ringan, maka mereka kekal dalam neraka. Seakan-akan menarik hadis ni, seakan-akan Allah Taala nak cerita pada kita, kalau kita memiliki seluruh dunia ni pun tetapi kita tak mampu untuk menahan diri kita daripada syirik kepada Allah Ta'ala, maka di sisi Allah perkara itu adalah satu perkara yang sia-sia. Baik, mengenai perkara syirik ni juga, suka juga saya baca banyak hadis ataupun beberapa hadis lah yang kita pilih hari ini mengenai tentang perkara yang boleh membawa kepada syirik yang Ustaz-Ustaz ni. Yang pertamanya adalah percaya kepada tangkal. Yang ni juga berlaku juga pada hari ini. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ada menyebutkan, Rasulullah kata, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang gantung tangkal, dia percaya tangkal tu boleh menyelamatkan diri dia, Rasulullah kata dia dah syirik tu kerana dia percaya benda lain yang menyelamatkan diri dia. Ni hati-hati. Yang kedua juga, Rasulullah juga ada menyebutkan perbomohan. Yang ni juga kadang-kadang berlaku dekat kita hari ni. Percaya kepada bomoh. Rasulullah kata, a'ridu alayya ruqakum. Bentangkan, sebab ada sahabat dia memang menawar ni bukan tawar menawar, maksudnya dia tawar bomoh lah, bomoh. Dia tawar perkhidmatan lah, tawar air macam tu. Jadi ruqyah tu dia tawar menawar ataupun dia buat perbomohan ni. Lalu Rasul kata, a'ridu alayya ruqakum. Bentangkan kepada aku apa benda kalimah-kalimah yang kau baca ketika nak berbomoh ni ataupun nak memberikan penawar ni. Sebab Rasul kata tak mengapa kalau kita nak baca ruqyah, tapi baca ruqyah ataupun ayat-ayat penawar ni mestilah daripada ayat Quran, bukan dengan ayat yang kadang-kadang kita baca ayat yang pelik-pelik juga. Betul. Kita baca ayat yang kita tak faham. Kadang-kadang kita tak faham tu, kadang-kadang tu bahasa daripada syaitan dan sebagainya. Yang ni yang kita takut. Yang ni yang Rasul kata kita takut kalau kita baca ayat-ayat yang menawar ataupun penawar ni, ayat bomoh ni, menyebabkan kita tak sedar kita barangkali telah syirik kepada Allah Ta'ala. Perkara yang ketiga juga yang boleh membawa kepada syirik adalah tentang telik nasib. Kadang-kadang ada juga orang buat telik nasib ni. Yang ni yang Rasul kata, man ata'urwafan, siapa yang datang kepada tukang telik nasib, dan perkara ni boleh menyebabkan amalan dia tertolak kerana dia percaya kepada sesuatu perkara yang diramalkan oleh manusia, sedangkan mereka tidak tahu tentang apa yang sebenarnya telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat, yang paling utama saya rasa adalah tentang perkara juga syirik tersembunyi, iaitu riak. Yang ni kadang-kadang orang tak perasan. Rasulullah disebut dalam sebuah hadis, saya bacakan hadis ni, ya ayuhan nas iyyakum wasyirkus sarair. Rasulullah kata, wahai manusia, jauhkan diri kamu daripada syirik yang tersembunyi. Lalu para sahabat tanya, apa syirik yang tersembunyi? Iaitu adalah riak, kerana kita buat sesuatu perkara tapi sebenarnya kita tak niat untuk Allah Ta'ala, kita nak menunjuk kepada manusia. Kita bincangkan lagi tentang perkara ini selepas daripada ini. Kita rehat dulu seketika. Program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Kita dah bincangkan dengan panjang lebar mengenai hadis syirik. Allah Ta'ala telah mengambil perjanjian dengan kita. Kita dah janji dengan Allah Ta'ala, kita tak nak syirikkan Allah Ta'ala. Macam tu yang berlaku pada Bani Israel, macam tu juga berlaku pada kita. Dan kita dah bacakan banyak hadis yang boleh menyebabkan seseorang tu syirik. Tentang ambil tangkal, tentang percaya kepada pembomohan yang boleh menyebabkan syirik, tentang perkara-perkara sihir dan sebagainya. Hari ini kita nak tengok bagaimana hadis ni boleh diaplikasikan dalam situasi semasa, tentang isu semasa, isu publik pada hari ini. Bagaimana Ustaz ni? Ustaz ni ada perasan tak? Ada tak isu-isu yang boleh membawa kepada syirik pada hari ini? Baik, doktor. Kalau kita melihat daripada soalan syirik dalam kalangan masyarakat kita, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, berlaku zaman sekarang ni online, doktor. Syirik online Dia kata kita macam kalau kita pernah melihat dalam Facebook, siapakah jodoh kamu 10 tahun akan datang. Itu sebenarnya kita lebih mempercayai, kata memang niat tu suka-suka, tapi kadang-kadang benda tu dia menyeleweng sikit. Kalau dulunya offline,
Dia kalau dulu offline jumpa bomo, jumpa dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni kita boleh nampak benda tu depan mata, dan tu yang kita kena jaga. Yang ni yang kita kena perhatikan juga tuan-tuan. Jangan sampai kita terpercaya, sebab mula-mula memang nak suka-suka je. Mula-mula online nak percaya siapa jodoh kita ke, kita dah tua macam mana, apa rumah kita dan sebagainya. Tapi kita bimbang, ada pula orang percaya nanti sehingga menyebabkan dia percaya benda tu yang menjadikan perkara tu sedemikian, sedangkan yang menentukan sesuatu perkara adalah Allah Ta'ala. Jadi perkara ni kita hendaklah hati-hatilah, maknanya ambil langkah berhati-hati. Jangan sampai kita terpercaya pula. Kalau anak-anak ada yang terpengaruh dengan perkara tu, mungkin juga boleh dijauhkan. Kita tak nak perkara tu, walaupun sebenarnya kita tahu je perkara tu mungkin main-main je. Tapi kita bimbang perkara yang main-main ni sebenarnya dia boleh membawa kepada orang percaya dan akhirnya menjerumus kepada perkara yang tidak betul di sisi agama. Baik. Yang itu mengenai tentang perkara syirik yang berlaku dalam masyarakat tanpa kita sedar. Sama macam riak tu tadi, syirik yang berlaku tanpa sedar kerana kita seakan-akan beribadah untuk orang. Bukan untuk Allah Ta'ala. Main jadi depan orang dia buat baik. Depan orang kita solat rajin. Belakang orang tak solat pula. Itulah. Yang tu kita kena hati-hati. Yang tu yang Rasulullah minta kita hati-hati tentang syirik yang tersembunyi, perkara yang kita lakukan bukan kerana Allah Ta'ala tetapi kerana nak tunjuk kepada manusia. Baik, yang tu mengenai perbincangan hadis yang kita belajar pada hari ini dan apa yang kita boleh kaitkan dalam isu semasa. Baik, mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan pula kepada resolusi ataupun kita melihat kepada pengajaran yang kita boleh belajar daripada hadis ini. Yang pertama, iaitu orang mukmin hendaklah beriman bahawa mereka telah mengikat janji dengan Allah dalam syahadahnya untuk tidak menyekutukan Allah. Kita baca syahadah hari-hari, kita tak nak sekutukan Allah Ta'ala. Yang kedua, syahadah bukan sekadar lafaz di lidah tetapi penyaksian daripada jiwa dan perlakuan. Maknanya syahadah kita mesti dibenarkan dengan perlakuan kita. Dan yang ketiga, Rasulullah sebagai majikan melayani pekerjanya dengan sangat baik. Yang ketiga ni sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, dia berkaitan tentang hadis Anas. Kerana Anas tu yang Ustaz Husaini sebutkan tadi, dia adalah seorang yang menjadi khadam orang suruhan Rasulullah, tapi Rasulullah sangat menghormati dia. Maknanya Rasulullah sebagai majikan tak dia suruh dia perkara yang bukan-bukan. Tidak juga Rasulullah banyak bertanya kenapa engkau buat macam ni, kenapa engkau buat macam ni dan sebagainya. Ini pengajaran yang menarik daripada hadis ni. Banyak dah kita baca hadis dalam program My Hadis Time ni tuan-tuan. Mudah-mudahan program My Hadis Time ni memang benar-benar hadis-hadis yang kita bacakan dalam program My Hadis Time ni melekat dalam jiwa dan diri kita, dan mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada hadis yang kita bacakan dalam program My Hadis Time. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Rasa macam kejap juga Ustaz ni ya. Kejap je rasanya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pengajian kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada sifat syirik yang tidak disengajakan maupun yang zahir. Saya persilakan kepada Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita bermunajat, memohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada segala penyakit hati, sifat riak, takabur dan sebagainya, sifat-sifat mazmumah ni jauhkan daripada hati kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan keluarga kami ya Allah. Amin, ya Allah. Perkukuhkanlah keimanan kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau bolak-balikkan hati kami ini ya Allah. Jadikan hati kami ini teguh ya Allah, beribadah kepadamu ya Allah. Jauhkanlah sifat-sifat mazmumah di dalam hati kami ini ya Allah. Jauhkanlah sifat-sifat riya, takabur, ujub dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami ini hati yang redha menghadap kepada dirimu ya Allah. Jauhkanlah daripada hati-hati yang sakit ya Allah, hati-hati yang dengki kepada orang lain ya Allah, hati-hati yang suka melihat kesusahan orang lain ya Allah. Engkau Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bersamalah menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran sebagai usaha pendanaan wakaf Al-Quran, wakaf media, aset, tunai dan jasa. Segala sumbangan amatlah dihargai. Semoga kita semua beroleh keberkatan.